Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arjal jama'an hadza jama'an marhuma tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'zuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita dah bicarakan sebelum ini, kalam itu terbagi kepada dua, iaitu kalam lafzi dan juga kalam nafsi. Kalam nafsi ini sebagian ulama, sebagian ahli sunnah mengatakan hakiki bagi kalam merujuk kepada kalam nafsi. Bila sebut saja dikait dengan lafzi, majazi. Ada sebagian lagi ahli sunnah mengatakan sebut saja kalam dia ishtirak antara nafsi dan juga lafzi. Ini kita bicara tentang diri kita dulu, alam dulu. Jadinya pandangan yang kedua ini ialah kalam itu ialah kalam lafzi hakiki juga, kalam nafsi hakiki juga. Namun apabila membicarakan tentang nafsi, nafsi itu bukan huruf suara, bicarakan tentang lafzi, itulah huruf suara. Ini ahli sunnah. Kemudian kita lihat, dah faham tu dua, kita lihat dalam diri kita pula. Minta maaf tuan-tuan ni, dah terasa dah punya motor kapcai dia dah slow je bawa lah. Dah slow je. Pada diri kita, sebagaimana kita bicarakan tadi, adanya sesuatu dalam diri kita dinamakan sebagai kalam nafsi, yang mana kalam nafsi kita ini dia terbentuk sejak daripada kita kecil. Ia semakin lama semakin membesar, semakin berkualiti, semakin hebat untuk menyampaikan maksud. Sejak daripada kecil budak kanak-kanak tadi. Jadi bila kanak-kanak tadi, seandainya kanak-kanak itu mempunyai alat lidah yang lengkap, maka kalam nafsinya dan juga kalam lafzinya, kalam nafsinya akan serentak dengan suatu kuah, suatu malakah, satu kemampuan membina, membentuk huruf suara. Dia akan bergerak serentak. Bergerak serentak. Sebagaimana dalam diri kita tadi boleh berkemampuan menyampaikan maksud, begitu juga dalam peti kotak suara kita ini ada suatu malakah, semakin lama semakin hebat. Dia membentuk ataupun mengeluarkan bunyi huruf suara yang mengikut bahasa. Kalau daripada kecil dia dengar suara bahasa bahasa Pantai Timur, maka dia akan mengeluarkan bahasa Pantai Timur, kemahiran bahasa Pantai Timur. Kalau saya daripada kecil lagi tak latihkan, maka tak akan ada kemahiran malakah membina huruf suara bahasa Pantai Timur. Kalau daripada kecil lagi dengar ibu bapanya berbahasa Arab, maka kemampuan malakah membina suara dalam bahasa Arab yang akan keluar. Semakin lama semakin hebat. Jelas. Kemampuan yang ada di sini juga bukannya kalam nafsi sifat makna yang kita bicarakan. Bukan juga. Apa buktinya? Buktinya orang bisu dia tak boleh keluarkan huruf suara. Tapi dia ada kalam nafsi, sifat, kemampuan untuk menyampaikan maksud. Dia boleh menulis, boleh menggunakan jari. Ini menunjukkan yang mengeluarkan huruf suara itu bukannya kalam nafsi. Kalam nafsi ialah yang menunjukkan. Seandainya di sini ada malakah, kemampuan membina huruf suara, maka huruf suara itulah sebagai medan, sebagai wasilah, sebagai cara dia menyampaikan maksud tadi. Seandainya dia boleh menulis, maka huruf-huruf yang ditulis itu sebagai medan untuk dia menyampaikan maksud. Tapi menyampaikan maksud, kemampuan menyampaikan maksud itu ialah kalam nafsi. Dan kalam nafsi ini dia bukannya berbahasa. Dia tak berbahasa. Dia tidak berhuruf, tidak berbahasa. Dia bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu.
Oleh kerana itu, apabila kita susunkan perkataan-perkataan dalam diri kita, sahaja aku solat zuhur 4 rakaat ataupun 2 rakaat qasarkan Allah Ta'ala, dalam bahasa Melayu kita susun, itu bukannya kalam nafsi, itu dinamakan sebagai hadisun nafsi. Itu gambaran-gambaran. Bila sebut saja gambaran, menggambarkan apa dia? Yang luaran. Bunyi suara di luar tadi disusunkan dalam minda kita, dalam diri kita. Itu bukannya kalam nafsi, itu hadisun nafsi. Kalam nafsi ini tak berbahasa. Dia sekadar yang ada pada kita ke itu tersusun daripada, dengan sebab ada kalam nafsi itu, maka tersusunnya makna-makna. Saya ulang sekali lagi. Daripada kalam nafsi itulah maka akan tersusunnya makna-makna. Jadi kalam nafsi itu ialah kemampuan untuk menunjukkan kepada apa dia? Makna-makna tadi. Jadi yang ditunjukkan ialah makna-makna. Jadi makna itulah yang tersusun satu. Makna itu bukan bahasa Arab. Bukan. Bahkan orang bisu juga dia akan menyusunkan, akan menunjuk kepada makna-makna tersebut. Orang bisu tak boleh bercakap tapi makna tetap ada. Dia lihat ini, dah dapat satu makna. Dia lihat ini, dia tak tahu sebut tapi dah dapat satu makna. Apa benda ke benda ni? Tok, satu makna. Lalu ni satu makna berada. Ini satu makna. Makna ini berada pada makna ini. Dalam bahasa kita terjemahkan, kitab ini berada di atas meja. Jelas itu. Itulah yang dimasukkan dengan makna. Bukan berbahasa. Apabila kita faham begitu, dia bukan hadis nafsi. Hadis nafsi gambaran huruf suara. Dengan sebab adanya sifat perkata kita, dengan sebab kita ada kemahiran malakah untuk mengeluarkan huruf suara. Mungkin kenyataan saya ini agak berbeza dengan Tariq Pada'in. Kalau biasa dengar Tariq Pada'in dah kata begitu. Macam mana Ustaz? Biasanya Tariq Pada'in sifat perkata itu ialah pada anak lidah. Betul? Betul tak tu? Jadi jangan taksub lah, kita cerita tentang ilmiah kita cerita. Kalau saya salah. Jadinya huruf suara ini disebutkan, kemahiran ini disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab apa dia? Nihayatul Uqul. Disebutkan juga dalam apa dia? Tafsir Kabir. Dinamakan sebagai malakah, kemahiran. Jadi kemahiran ini bukannya sifat perkata. Sebab orang bisu pun boleh menyampaikan maksud. Ini kemahiran untuk membina huruf suara. Kalau dibaca dengan bahasa Arab, maka membina huruf suara bahasa Arab. Apabila saya dah katakan tadi, dia jalan serentak kalam nafsi, kemahiran, sifat perkata tadi, dan juga malakah rasikhah, membentuk huruf suara, maka terpantullah huruf dan suara. Jadi bila sebut saja terpantulnya huruf suara, susunan huruf suara itu, makna yang ada pada huruf suara itu sama dengan makna yang ada dalam diri kita tadi. Ibaratnya, senang kata, ibaratnya, apabila ni telefon saya kecil, kemudian saya sambungkan wire ke ni konon-kononnya skrin. Jadi saya tulis sini. Saya tulis sini makna-makna yang ada dalam diri saya itu, makna-makna yang ada dalam diri saya, secara automatik makna yang ada luar sama dengan makna yang ada di sini. Yang tersusun di sini adalah tersusun di sini. Cuma tersusun di sini ialah makna-makna, yang tersusun di sini apa dia? Lafaz. Jelas. Saya nak makan. Dalam Nihayatul Iqdam menyatakan dia jalan serentak. Apa yang ada dalam diri kita, makna-makna itu berjalan serentak dengan kita ucapkan, saya nak makan. Tapi tuan-tuan sekarang, ustaz-ustaz sekarang, hanya berjalan dalam diri saja, tak ada pada luaran. Betul? Cakap dia. Ustaz tu kan fikir ke? Fikir juga, dengar tu. Fikir juga real dia, laluan dia ialah kalam nafsi. Faham betul? Setiap kita nak membacara, menulis qadiyah-qadiyah dalam diri kita itu, laluan realnya, medannya adalah kalam nafsi. Ini nak kena faham itu. Kita berkata-kata, yang kita memikir dalam kepala otak tu, medan laluan dia apa dia? Kalam nafsi. Tapi makna-makna tadi ialah, menyusunkan makna-makna itu ialah fikir kita. Lalunya,
Apabila kita berkata-kata, kadang-kalanya seiring dengan luar, kadang-kalanya dalam saja. Tapi setiap kali nak berkata, dia akan seiring dengan dalam. Jadi yang dalam itu makna-makna yang ada dalam diri kita. Yang di luar ini ialah yang menunjuk kepada makna yang ada dalam diri kita. Jelas tuan-tuan Apabila kita faham begitu, maka terbitlah sebut saja kalam terbahagi kepada lafzi dan juga nafsi. Lafzi juga terbahagi kepada merujuk kepada mabda', nafsi juga merujuk kepada mabda'. Lafzi pertamanya mabda'. Apakah mabda' bagi? Jangan terikat dengan tarik pada S saja Nafsi ada juga mabda' dia. Ada juga lafzi apa dia? Ma hasalah bil masdar. Apa ma hasalah bil masdar? Tu huruf suara tadi Huruf suara. Yang ini juga ada apa dia? Ma hasalah bil masdar. Apa itu? Makna-makna tadi. Makna-makna dalam diri kita tadi. Makna-makna tadi Makna-makna tu. Itu ma hasalah bil masdar dia. Jadinya mabda' sini apa dia? Mabda' sini ialah malakah. Kemampuan. Apa dia kata tadi? Malakah apa dia? Malakah membina suara. Dinamakan sebagai malakah. Kemampuan membina suara, membentuk suara. Jadinya ada kemampuan membentuk suara, maka keluarlah huruf dan bunyi. Apabila adanya mabda' kalam nafsi, maka terbinalah, terbentuklah ataupun tersusunlah ataupun adanya makna-makna. Jelas itu. Kemudiannya, apabila daripada malaka kepada mahasalah bil masdar, ini dinamakan sebagai masdari. Berkata-kata. Berkata-kata dengan maksud masdari. Ini perkaitan antara mabda', kemampuan kita ada dalam diri kita. Kalam nafsi kita tadi, perkaitan dia dengan makna-makna tadi dinamakan juga apa dia? Berkata-kata dalam diri kita. Berkata-kata juga dinamakan sebagai masdari. Jadi ada yang berkata-kata lafzi, iaitulah menyusunkan huruf suara, mengeluarkan huruf suara. Ada juga berkata-kata yang nafsi, itulah dalam diri kita. Jadi ada berapa semua? Kalam di sini. Kalam kepada 6. Automatik dah 6 dah. Apa dia? Kalam dengan maksud mabda'. Kalam dengan maksud mahasalah bil masdar, iaitulah perkataan-perkataan huruf suara. Dah apa dah? 1. Kemudian kalam dengan maksud apa dia? Masdari, berkata-kata. Kalam dengan maksud huruf suara, dah 3. Kalam dengan maksud apa dia? Mabda', iaitulah kalam nafsi ataupun dinamakan sebagai kalam ismi ataupun dinamakan sebagai sifat ma'ani. Ni dia sifat ma'ani ni. Ni sifat ma'ani. Dah apa? 4. Kemudian berkata-kata, nama juga sebagai kalam, tapi masdari, amrun i'tibari saja. Makna-makna pun dinamakan sebagai kalam. Ini pecahan 6 ni. Dah Kemudian dalam tarik pada'in dibincangkan, disebutkan tentang apa dia? Kalam 4, betul? Kalam 4, apa kalam 4 tersebut? Kalam maksud ismi. Manakah kalam ismi di sini? Mana? Ini jadi saya pun nak kena serang dengan tarik pada'in ni. Sudah. Mana dia? Nafsi mabda' ataupun nafsi lafzi? Mabda' nafsi ataupun mabda' pada lafzi tadi? Ini yang kita sepatutnya sini. Tapi dalam kitab Baqarah disebut apa dia? Seperti pada takrib untuk mendekatkan faham,
Iaitulah suatu sifat yang diletakkan pada anak lidah. Betul? Kalau kita lihat itu, merujuk ke sana pula. Tapi bila saya dah huraikan tadi, apa yang kita nampak? Bila saya dah huraikan tadi, apa yang dimasukkan dengan sifat ma'ani tadi? Kalam nafsi mabda' sini. Kerana orang bisu juga ada sifat berkata. Namun kalau mereka mengatakan orang bisu tu memang tak ada sifat berkata, no comment lah. Tapi kalau Asy'ariyah, orang bisu ada sifat berkata tak? Ada. Tu kena pegang. Cuma tarik pada disebutkan kalam dengan maksud apa dia? Kalam dengan maksud ismi. Itulah merujuk kepada mabda'. Kemudian kalam dengan maksud apa dia? Masdari. Masdari lagi apa lagi? Kalam dengan maksud ma'asala bil masdar. Dengan apa satu lagi? Dengan lafzi. Lafzi mana lafzi sini? Lafzi sini. Huruf suara. Tu nampaklah huruf suara. Kemudian apa lagi? Yang dimasukkan dengan masdari. Kat mana yang dimasukkan dengan masdari di situ? Pada tarik pada air. Biasa belajar tarik pada air kan? Kita pernah belajar? Pernah belajar? Kat mana masdari di sini? Adakah mengeluarkan huruf suara? Kalau mengeluarkan huruf suara, artinya merujuk kat sana. Bila merujuk dekat sana, artinya malakah. Itu sebagai mabda' dia. Ini saya kemukakan 6. Dan saya nampak tarik pada diringkaskan kepada 4. Dan dibagikan 2 qadim, 2 baharu. Betul? Diringkaskan terus. Dan ceritanya cukup panjang lagi. Yang ini malakah ini saya bawakan apa nama yang dikemukakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi tu, malakah tu. Dan pembagian tentang masdari-masdari ini diambil daripada Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani. Cuma Ruhul Ma'ani dia tidak bicarakan tentang malakah. Dia tidak bicarakan tentang mabda'. Dia tulis pada masdari dengan mahasala bil masdar. Tapi konsep sama je sebenarnya. Jadi 6 kita nampak sini. Jadinya kita buat ringkasan. Lawanan bagi bisu. Lawanan bagi bisu. Bisu juga ada kepada dua. Bisu lafzi, bisu nafsi. Baru kita nampak sini. Barulah kita nampak bisu lafzi, bisu nafsi. Kalau bisu nafsi secara automatik tidak ada apa nama lafzi dia, kalam lafzi dia. Bila dia bisu lafzi, tak semestinya bisu nafsi. Apabila diam, juga ada diam lafzi, diam nafsi. Tu gambar raja ada dalam wall saya, tengok dia tu. Lalu ada kalanya semata-mata kalam lafzi dengan maksud mabda'. Dia tak berkata-kata, tak dia bersusun pun nafsi dia, tak menyebut pun, tak apa benda pun. Contohnya macam mana? Ketika baru bangun tidur, tersedar kosong. Allah ini buat daurah, barulah bercakap. Tadi kosong mula-mula tadi bercakap kosong, tak ada berpualan langsung. Tapi ada tak sifat perkata tadi? Ada tak mabda' kalam nafsi tadi? Ada. Tapi tidak berkata-kata, sukut. Dinamakan sebagai sukut nafsi. Tidak mahu berkata-kata, sekadar sukut nafsi. Tapi perkata tu tetap ada. Lalu barulah dia berkata-kata. Berkata-kata, tapi tak semestinya lafzi. Baru sekadar nafsi. Baru, mana musiak kedak je. Baru dia bercakap. Barulah ada kalam nafsi. Tapi, bila dia bercakap dalam minda tadi, malakah pada mengeluarkan huruf salah tadi tetap ada. Lalu, tidak dinamakan sebagai apa dia? Bisu. Dia tak bisu. Cuma tak berkata-kata saja. Dinamakan sebagai apa dia? Diam lafzi. Jadi 6 pecahan ini kita nampak sebiji-sebiji, insya-Allah. Baru kita nampak dia punya huraian dia. Apabila begitu, kalau salah kena kemukakan baliklah. Bila kita baca lah sikit lagi kita baca. Lalunya kata pengarang, dan setengah daripada sifat makna itu kalam iaitulah nama bagi satu perkara yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Bukanlah sifat kalam yang kita duduk bicara ini nama bagi berkata-kata, bukannya masdari. Sama ada masdari yang lafzi ataupun masdari yang nafsi. Bukan.
dan bercakap sebagaimana disangkakan oleh orang awam kita. Kalau begitu, terjemah yang tidak membawa kepada semabuk dengan yang demikian itu bahawa dikatakan perkata. Mabda' kalam nafsi. Mabda' kalam nafsi dinamakan sebagai kalam ismi ataupun isim masdar. Maka pasal Tuhan berkata-kata, maka pasal Tuhan bersifat dengan dia dengan sifat berkata itulah berkata-katalah ia ya Tuhan dengan siapa yang ia kehendak. Berkata-kata ia dengan siapa yang kehendak. Dan pasal ada padanya pada Tuhan itu, sifat kalam nafsi, kalam ismi, dia tidak bisu ni, lawanan dia tidak bisu. Tapi dia diam. Kalau kita diam, ada sifat perkata tapi kita diam dalam tidur, bangun tidur tadi. Dan sifat kalam itu bukan ia daripada bangsa huruf dan suara. Dia bukan huruf dan suara. Sebagaimana kudrat bukan huruf suara, samak bukan huruf suara. Zahir ia, jadi segi zahirnya nampak macam huruf suara. Kerana saya bicarakan tadi, mula-mula perkataan kalam itu, perbincangan ulama-ulama dulu, ilmu kalam dulu, apa dia? Apa nama ilmuwan lughah dulu, merujuk kepada kalam lafzi. Jadi bila sebut saja kalam, mestilah huruf suara dan lafzi. Sifat bagi udara. Kalau alam ni. Dengan sedikit perhati sekali-sekali imbas. Dan pasal ada padanya Ta'ala sifat itu, maka sediakala dan sentiasalah ia, ya Allah Ta'ala, mesediakan perkataan. Sediakala Allah Ta'ala mensediakan perkataan. Ini yang jadi pertikaian besar. Apa maksud mensediakan perkataan? Adakah maksud mensediakan perkataan belum berkata-kata lagi? Apa maksud mensediakan perkataan? Apa yang masukkan mensediakan apa dia? Yang dimasukkan mensediakan. Kita tahu dah azali lagi. Sejak azali lagi, sifat kalam tadi, kalam nafsi tadi, mensediakan perkataan. Apa yang dimasukkan dengan mensediakan? Adakah belum berkata-kata lagi? Kena faham di sini. Kalau ikut kitab-kitab lama-lama, yang dimasukkan mensediakan ni untuk kalam lafzi. Tapi nafsinya dah berkata belum? Dah. Ini kena perhati betul-betul. Tuan-tuan sekarang ni tengah bercakap dalam hati ni, mensediakan bila-bila masa saja nak tanya. Mensediakan dalam diri kita. Adakah dah berkata belum? Dah berkata. Dah berkata belum? Dah. Tapi tak benarkan cakap. Tak benar cakap. Jadi sekadar situ je lah. Tapi bila-bila boleh berkata. Jadi saya sekarang bukan sekadar bersedia. Saya direct terus cakap. Sedia, keluar sentak. Tapi tuan-tuan sekadar bersediakan saja. Bila-bila saja boleh berkata-kata. Jelas. Bukan bermaksud bersedia di sini tak berkata langsung. Yang dimasukkan tak berkata di situ tidak berkata lafzi. Jadinya mensediakan bagi apa dia? Kata lafzi. Bila sebut saja kata lafzi itu, kalam lafzi itu sifat ke? Tak, bukan melibatkan sifat. Yang melibatkan sifat apa dia? Berkata yang nafsi itu yang melibatkan sifat. Jadinya kalau kita bicara tarik pada kita berkatakan sekarang Tuhan belum berkata-kata lagi. Kalau kita mengatakan sifat Tuhan belum berkata-kata lagi, memang melanggar dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab ta'alluq kalam, ta'alluq tanjizul qadim. Bicara tanjizul hadis itu, bila sebut saja kalam, tuan-tuan berkata seorang diri. Ada kalanya berkata melibatkan memberi faham pada orang lain. Bila berkata dengan sendiri-sendiri kita, melibatkan diri sendiri-sendiri kita, tidak melibatkan orang lain, bila kita faham tentang ketuhanan, maknanya tentang diri Tuhan, tidak melibatkan lain, qadim. Berkata-kata sejak azali lagi. Namun apabila melibatkan orang nak faham, maka timbulnya konsep tanjizil hadis. Ini puncanya. Melibatkan ifham, memberi faham. Bila sebut ifham, inilah
melibatkan konsep hukum syarak, amar nahi, apa semua tu, istiqsa, apa semua tu. Inilah timbulnya tanjizul hadis. Ini dibicarakan. Sepatutnya perkara ini yang jadi macam bergolak apa semua ni, kerana kita, ilmuwan kita ini, ilmuwan kalam kita ini, dalam masa yang sama dia ulama usul fiqh. Usul fiqh ni melibatkan apa dia? Khitab Tuhan kepada manusia. Jadi digabungkan dua itu yang jadi itu sebab dalam apa nama ulama bicarakan tentang apa dia. Kalau semata-mata kalam nasi Allah Taala diri dia saja, maka tanjizul qadim dah. Sebagaimana macam mana? Manusia masuk ke dalam hospital, tak masuk ke dalam hospital tetap menunjuk signboard tadi. Jelas. Tapi bila melibatkan orang datang, melibatkan perkara yang luar, barulah tanjizul hadis. Lalunya yang dimasukkan dengan mensedia di sini ialah tanjizul qadim. Mensediakan akan ni perkataan-perkataan. Kalau tadi pada perkataan-perkataan. Kalau jumhur makna-makna. Sedia kala lagi dah Tuhan dah ada dah apa makna-makna tersebut. Sedia kala lagi Tuhan bila kata terjemahkan masdari tadi dengan berkata-kata, sedia kala lagi Tuhan telah pun berkata-kata. Sedia kala lagi Tuhan telah pun menunjuk. Tapi bicara apa dia? Bicara nafsi sajalah. Kita tak bicara tentang lafzi, barulah bicara tentang lafzi pula. Jadi dah bicara belum? Dah berkata-kata belum? Belumlah. Makhluk baru lagi ada. Baru tanjizul hadis. Oleh kerana itu, ni kita nak habis ni. Oleh kerana itu, Imam Fakhruddin Ar-Razi, ni pandangan saya, salah saya. Tapi setakat yang saya nak kata kaji bohong, itu bukan pensyarah. Sekadar yang sekali toleh saya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Kabir dia dan juga Nihayatul Uqul dia mengatakan ataupun memperlihatkan mutakallim di situ, bila sebut saja mutakallim, pertamanya kalam dengan maksud iaitulah bersifat dengan kalam nafsi. Jelas kalam nafsi. Dan kata Imam Fakhruddin Ar-Razi juga, dia kata seandainya kita bicara tentang alam ni, tentang makhluk ni, seandainya manusia ada cara, seandainya manusia ada satu metod, satu pendekatan untuk menyampaikan maksud yang dalaman tadi selain mengeluarkan huruf suara, maka metod itu, cara itu juga dinamakan sebagai kalam. Cara itu juga dinamakan sebagai kalam. Lalu kita namakan sebagai bahasa isyarat. Lalu dinamakan sebagai apa dia? Menaik. Itu juga dinamakan sebagai kalam. Jadi petunjuknya secara umumnya macam mana? Kalam yang kedua ini, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalam lafzi itu semata-mata istilah yang diguna pakai oleh manusia. Kalau manusia mengatakan ini juga sebagai kalam, mengisyarat bahasa isyarat sebagai kalam, maka kalamlah dia. Ini menunjukkan bahawasanya ijadul kalam itu juga menjadikan lafaz suara itu juga dinamakan sebagai mutakallim. Oleh kerana itulah, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga ilmuwan lain, kita dengan Mu'tazilah tak ada masalah pun. Masalah kalam lafzi itu tak ada masalah pun, baru. Kalam baru ni, lafzi ni dia baru. Tak ada khilaf kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata dia berdatangnya daripada kuasa Tuhan. Betul lah kita katakan daripada ijad Tuhan. Tuhan yang menjadikan huruf suara. Tak ada masalah pun. Cumanya macam mana kita bicarakan tadi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, bila sebut saja mutakallim, bila sebut saja kalam, merujuk kepada maksud menjadikan lafaz suara dan juga menunjuk kepada apa dia? Bersifat dengan sifat kalam nafsi.
Jadi bila sana lafzi merujuk kepada kudrah, mabda' dia. Jadi sini kudrah ke tidak? Kemampuan. Ya, kudrah, kemampuan mengeluarkan huruf suara. Ini juga dibincangkan dalam Lajnah Azhar, dalam lajnah apa dia punya perbincangan dia ada dalam orang saya percaya. Ada 4 ilmuwan bekas daripada ilmuwan Azhar yang membicarakan perkara-perkara tersebut. Walaupun cara terpisah. Cumanya apabila tak ada sekam dalam mabahasul kalam, dia ambil daripada kita apa nama? Kita apa? Saya lupa lah. Dia ambil nukilan daripada kita muram. Ayat muram apa benda saya tak ingat lah. Jadinya pengarang kitab tersebut, dia sebenarnya yang saya nampak, dia membuat satu, bila dia memperhaluskan lagi. Memperhalus macam mana? Bila dia menggabungkan tadi. Bila menggabungkan itu, jangan nampak kesamaran. Apabila menggabungkan, Tariq Padang pula dia dah buangkan beberapa masdari. Bila dia dibuangkan beberapa masdari, tiba-tiba ada kalam lafzi dan dinamakan sebagai mabda' bagi kalam lafzi. Mereka menyangkakan, para orang yang mendengar menyangkakan, mabda' inilah yang menciptakan huruf suara tersebut. Yang kita nampak satu bunyi punca dia tadi. Terbit, sudur. Maksud terbit pada Tariq Padang bukannya nafas kita keluar daripada dalamnya, tidak. Yang dimaksud dengan terbit di sini bukannya khuruj, bukan keluar. Sudur artinya masdar. Tempat terbit artinya tempat punca. Bukannya itu tempat keluarnya, tidak. Habis tu yang Tok Din, apa ni, Sa'din lah, dah seolah-olah sudur diterjemahkan kepada khuruj. Masalah tu. Jadi kalau faham Tariq pada M4 tadi, kalau tuan-tuan hubungkan dengan ni, nampaklah di mana yang dikurangkan. Mana yang dikurangkan? Masdari pada apa dia? Masdari di sini dikurangkan. Inilah bertakluk. Ni bertakluk ni. Masdari juga tapi dikurangkan. Hanya disebut apa dia? Masdari pada sana. Betul. Masdari daripada sana maka menjadikan huruf suara. Sedangkan masdari pada sana menjadikan huruf suara daripada, kalau alat manusia ni daripada malakah. Daripada seperti suara kita ni. Kalau ketuhanan daripada kudrah. Jadi saya nampaklah, mungkin pada nak meringkaskan, nak memudahkan. Jadi tak perlu dah sampai nak bicara halu-halu. Dan kalau lihat pada mabahasul kalam tadi, pada yang tak disekam, dan ambil daripada kitab ya Rasulullah. Saya pula tak bawa ni. Dalam nukilan asalnya kalam lafzi itu ditaklif, disusun. Kalam lafzi itu artinya ni, huruf suara ni, susunannya tadi disusun daripada mabda' kalam nafsi. Disusun. Ini kekeliruan. Seandainya pengarang tersebut disusun merujuk kepada asal penyusunan. Ini saya tak bicarakan tentang apa dia, Adawani tadi kan. Kalau jumhur saya katakan tadi mahasal bil masdar tadi merujuk kepada makna-makna. Tapi dalam Adawani dan juga Tariq, dalam Adawani, mahasal bil masdar di sini ialah kalimah hukmiyah. Kalimah hukmiyah, dia kalimah hukmiyah saja, pada hukum saja kalimah. Dia bukan kalimah, sekadar hukum saja. Jadinya susunan kalimah-kalimah hukmiyah tadi menurut Tariq Dawani tersusunnya berkaitan dengan mabda' ini mabda' taklifnya. Mabda' taklifnya. Jadi mabda' inilah yang menyusun. Mabda' inilah yang menyusun perkataan-perkataan dalam diri kita. Makna-makna yang kita ada dalam diri kita tadi, itulah dinamakan sebagai kalimah hukmi. Kalau inilah yang menyusunkan perkataan-perkataan ini, kalimah hukmi ini, dan kalimah hukmi inilah tempat petunjuk
tempat madlul bagi huruf suara ini dengan maksud yang lain macam mana? Sebab ini disusun oleh mabda' ini, maka secara automatik ini juga tersusun dengan sebab mabda' ini. Maka sahlah dia punya maksudnya. Sahlah maksudnya tadi. Tapi kalaulah huruf suara ini disusun oleh mabda' kalam nasi ini, sedangkan kalam nasi ini dia bukannya taksir ijad. Dia bukan menjadikan huruf suara. Itu yang jadi kesilapan. Jadi kalau itu yang dimaksudkan, maka salah lah. Tapi kalau dimaksudkan dengan punca susunan ini, maka ini juga tersusun mengikut tanya, maka betul. Sebagaimana kita menyusun ini, saya menyusun perkataan-perkataan ini, kita susun perkataan, tersusunnya dalaman dulu. Jadi yang keluar ini berdasarkan yang dalam. Jadi seolah-olah saya kalam nasi ini menyusunkan perkataan-perkataan ini. Maka betul lah. Itu kalau kita mengata berpegang kepada aliran Dawani yang mengatakan ma hasala bil masdar itu ialah kalimah hukmi. Ini puncanya apabila berpegang kepada kalam nafsi itu tak boleh didengari. Baiklah. Apabila kalam nafsi itu tidak boleh didengari, maka Imam Maturidi dalam kitab dalam takwil dalam kitab tafsir dia, dalam tafsir dia kalau tak silap saya, ataupun dalam kitab tauhid dia, secara jelas mengatakan maka berkaitan dengan huruf suara untuk fahamkan kalam nafsi Allah Ta'ala. Jadi kalam nafsi ini kita faham, kita dengar kalam nafsi, maka kita fahamkan kalimah hukmi tadi. Fahamkan kalimah hukmi. Cumanya pada Imam Abu Mansur Maturidi tidak membicarakan tentang apa dia? Kalimah hukmi tadi tak bincang pun. Zaman dulu masih lagi stop, tak bincang. Tapi zaman kemudian baru diperhaluskan lagi makna-makna ke ataupun kalimah hukmi. Jadi aliran Dawani mengatakan kalimah hukmi. Jumhur pula mengatakan makna-makna yang ditunjuk perkara tersebut. Dia pimai-pimai tantu dia sebenarnya. Lalunya mensediakan, yang dimasukkan dengan mensedia ni, mensedia. Kadim tak kadim? Kadim. Artinya berkata tak? Dah berkata dah. Cuma mensediakan untuk kalam lafzi. Diambil daripada mana? Daripada kitab ni. Daripada apa dia? Ambil daripada Qaid Nasafi. Itu puncanya. Apa dia yang dikatakan oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani? Ada dalam ni. Yu'iddu kalimat, yu'iddu, untuk menyediakan sahaja. Itu pun bicara panjang lah. Jadi kesimpulan macam mana? Bukan maksud menyediakan artinya belum berkata-kata. Menyedia apabila kita kaitkan dengan apa dia? Kalam lafzi. Kalau tak kaitkan dengan kalam lafzi, tak masalah pun. Tuhan ini sendiri je. Jangan kita kata Tuhan berkata-kata sebagai orang gila yang tak, orang gila cakap tak berhenti-berhenti. Habis tu sembot tu pergi buang kat longkang. Sembot tu kita kata sembot yang ada dekat hospital tu pergi buang kat longkang. Kau tak berhenti-berhenti, semua berhenti yang mengokok. Contoh. Itu nak senang faham lah kan. Gila tak yang tukang buat tu? Dia sembot gila tak? Tak gila pun. Orang tak buat okok je yang gila tu rasa. Tak tahu harga dia. Itu nak senang faham lah tuan-tuan. Kita baca sikit lagi Sampai ngomong belum ni? Bila dah nampak dah jalan ceritanya, baru kita baca sikit-sikit. Jadi mensediakan. Saya nak baca tak sempat kan? Tak sempat. Dan sentiasalah ia mesediakan perkataan atau sedia kala dan sentiasa nak berkata-kata. Ini yang dimaksudkan dengan nak berkata-kata. Nak berkata-kata macam mana? Untuk kalam lafzi. Bila-bila masa saja boleh keluar. Bila-bila masa saja boleh dijadikan kalam nafsi. Susunannya jangan masalah. Jangan risau dah. Dah ada dah. Kalimah hukmi. Dah ada dah. Itu sebab dia kata nak berkata-kata. Bukan nak berkata-kata nafsi. Sedangkan nafsi telah pun sedia kala berkata-kata. Tapi nak berkata-kata dengan lafzi. Lafzi macam mana? Kan kaitan
sesiapa yang ia kehendaki. Dengan siapa yang dia nak kehendaki lah. Untuk diri dia tak ada masalah. Dia berkata dah sejak azali dan menunjuk dah sejak azali. Tapi melibatkan ifham tadi, melibatkan perkara yang luar, melibatkan makhluk, itu yang dikatakan sebagai sesiapa yang dia kehendaki. Bila sebut saja sesiapa yang dia kehendaki dalam Asy'ariyah, kita ada Asy'ariyah Maturidiyah, dia akan merujuk kepada apa dia? Kudrat. Iradah ni akan merujuk kepada kudrat. Bermakna yang berkata di sini ialah ijadul kalam. Menjadikan kalam, menjadikan huruf suara. Bila menjadikan huruf suara, memanglah berkaitan dengan iradah. Ini kalau nak gabungkan antara pandangan Hanabilah yang Imam Ahmad bin Hanbal yang mengaitkan berkata-kata Tuhan dengan sya'a, maka Tariq Pada'i adalah penyelesaiannya. Tariq Pada'i adalah penyelesaiannya yang diawali oleh apa dia? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bila Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan mutakalim dengan masuk kalam dengan masuk ijad, bila kata-kata ijad menjadikan huruf suara, maka akan berkait dengan iradah sya'a, masyiah tadi. Jadinya perkataan salaf berkata-kata Tuhan dengan apa-apa yang dia kehendaki merujuk kepada apa dia? Kalam lafzi. Kalam lafzi artinya apa dia? Menjadikan huruf suara. Maka kena dengan apa? Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Cukup dia tahqiqkan masalah khilaf tadi. Jadi berkaitan dengan masyiah ialah kalam lafzi, bukannya kalam nafsi. Sedangkan dalam teks salaf dia tak sebut tentang apa dia? Lafzi dan juga nafsi. Dia hanya menyebutkan tentang apa dia? Berkata-kata dengan siapa yang Tuhan kehendak. Bila Tuhan kehendak itu maknanya pada talaffuz tadi, pada malfuzah tadi. Perkataan-perkataan huruf suara tadi. Jadi merujuk kepada apa dia? Kudrah. Kudrah sebagai makna maklum, sebagai makna maklum kita dah tahu dah sebelum ini, dia berkaitan dengan iradah. Jadi selesai masalah. Jangan kritik Tariq Pada'i pula. Sebab kita nampak dah berkata-kata, sentiasa nak berkata-kata dengan siapa yang ia kehendaki, maknanya merujuk kepada apa dia? Kalam lafzi. Jadi iradah Tuhan nak menjadikan huruf bagi sesiapa yang dia kehendaki. Tak ada masalah lah. Layak sejak azali lagi. Kau siapa dia nak kata dengan kita ke, dengan apa nama Nabi Muhammad, dengan sesiapa sajalah. Tak kisah. Bukannya kalam nafsi. Kalam nafsi tidak boleh dengan dikaitkan dengan iradah. Kerana akan membawa kepada perkara yang baru. Ini dah bicara pada bicara yang lain. Ini yang tahqiq. Tahqiq macam mana? Boleh menyelesaikan pertelingkahan antara Hanabilah dengan Asy'ariyah. Namun untuk Ibnu Arabi, untuk Ibnu Taimiyah dan juga Wahabi sukar sikit. Kerana mereka telah mengisbatkan hulul hawadis. Masalah dia. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal mengisbatkan masyiah tersebut, dia tidak mengisbatkan hulul hawadis pada Tuhan. Bila tidak mengisbatkan hulul hawadis pada Tuhan, maka kita fahamlah maksudnya merujuk kepada kudrah tadi. Dan golongan-golongan Ibnu Taimiyah juga mengatakan Tuhan berkata-kata tadi merujuk kepada dua makna. Pertamanya kemampuan untuk menjadikan huruf suara, ihdaskan huruf suara. Yang keduanya kalam dengan maksud huruf suara yang ada pada Tuhan. Ini yang timbulnya konsep apa dia? Pada nau'i hadisul afrad. Itu pandangan Ibnu Taimiyah. Kita tahu dah silap pandangan tersebut. Dan kita ada cara yang lebih sesuai lagi nak mengambil, menggunakan kalam-kalam salaf yang dalam kitab apa dia? Dalam kitab Maturidiyah pun ada perkara tersebut. Dalam kitab apa nama? Isyadul Imuram apa benda semua ada tu. Dikaitkan masyiah dengan kalam. Jadinya kita faham di sini dikaitkan masyiah dengan kalam merujuk kepada menjadikan huruf suara. Makanya dia berkaitan tentang kudrah Tuhan.
dan sentiasa nak berkata-kata dengan sesiapa yang ia kehendak. Maka pasal, sungguh dan berlaku perkara inilah dikatakan Tuhan tidak diam. Ini merujuk kepada apa dia? Kalam nafsi. Tuhan tidak diam. Sejak azali lagi Tuhan telah berkata-kata. Ini dinamakan sebagai diam nafsi. Tidak, bukan diam nafsi. Bahkan telah pun berkata-kata sejak azali lagi. Itulah berkata-kata nafsi. Menunjuk sejak azali lagi. Bukanlah boleh dikatakan tak diam itu dengan sebab dia berkata-kata dan bercakap selama-lama dengan tidak berhenti dan tidak berputus-putus. Dan hanya yang selama-lama dengan tidak berputus-putus itu dua perkara jua di sini. Iaitu satunya ada sifat kalam padanya. Sifat perkata Tuhan sedia kala. Keduanya mensediakan perkataan. Mensediakan perkataan. Perkataan masdari perkaitan tadi dinamakan sebagai masdari. Terjemahkan dengan berkata-kata. Dah berkata belum? Dah. Berkata-kata dengan maksud ataupun mensediakan perkataan ataupun dalam bahasa terjemah lainnya berkata-kata nafsi. Selesai masalah. Dah berkata belum? Dah lah. Berkata nafsi. Tapi bila kaitkan dengan kalam nafsi, berkata nafsi ini kita nampak sebagai mensediakan perkataan untuk kalam nafsi. Kan jelas macam tu. Tak ada pun pertikaian belaga pun tak ada. Kalau tak ada lah. Sekadar kita bercakap dalam diri tuan-tuan. Tak keluarkan perkataan huruf dari suara. Tak ada lah. Tapi dah sedia belum? Dah. Nasa kita berkata-kata sekarang ni. Begitulah kita faham. Yang dimasukkan dengan bercakap selama-lama dengan tidak berhenti-henti dinamakan sebagai mutakallim. Pertamanya mutasifan bil kalam. Artinya bersifat dengan sifat ma'ani, sifat perkata pertama. Dan yang keduanya apa dia? Keduanya mensediakan, iaitulah tanjizul qadim. Mensediakan kalimah-kalimah. Kalau aliran Dawani, kalau apa nama jumhur yang masyhur dalam Asy'ariyah, artinya apa dia? Artinya menunjuk sejak azali akan makna-makna yang tertentu. Sama je konsep dia, menunjuk kepada makna-makna. Kalau Dawani penyusunan, susunan kalimah-kalimah hukmi. Ada orang tanya, susun dengan menunjuk lain. Saya kata bila menyusun akan merujuk kepada menunjuk. Betul tak? Kalau kita susun itu menunjukkan lah. Kemudian itulah yang dimaksud dengan muttasifan. Apa nama? Lam yazal muttasifan. Selama sentiasalah ia bersifat. Artinya pertamanya sifat perkata itu dah lama sedia kala, dan kedua pula menunjuk kurungan kalam nafsi atau berkata-kata nafsi. Kurungan lagi mensediakan untuk kalam nafsi sedia kala juga. Jadi tanjizul qadim. Dan juga dipahamkan dengan serata sekali faham daripada ibarat aqaid nasafi. Dengan yang kedua kalam padanya. Keduanya mensediakan perkataan atau nak berkata-kata sebagaimana disampaikan yang kedua di dalam kitab Tawdihul Aqaid. Dia bincang cukup panjang di sana. Apa nama Ustaz Din pun silap faham kat situ juga. Yu'idda, menyediakan. Mana menyediakan untuk kalam nafsi. Tapi kalam nafsinya dah berkata belum? Dah lah. Dan juga dipahamkan dengan seratus faham, sekali faham daripada ibarat aqaid nasafi ini. Daripada aqaid nasafi. Sekadar Imam Sa'duddin Taftazani. Nak buka ni tak habis ni kan? Tak apalah, kita lalu je tak habis ni kan? Ada pun berkata-kata dan perkataan itu, maka baru keduanya berkata-kata mana?
Masdari yang sana tu baru. Tu masdari sana. Tu baru. Ataupun apa dia? Perkataan ni. Huruf suara ni. Baru. Sebagaimana disarihkan di dalam kitab yang bernama Syarah Mula. Dan adalah berkata-kata itu daripada umur iktibariyah, yakni perkara-perkara yang dikira-kira jua, bukan perkara yang ada. Kerana nama bagi tanya, atau puji, atau maki dan sebagainya. Dan perkataan itu nama arad yang ada ia pada hawa. Jadi perkataan dan juga berkata-kata. Sekarang ni tak ada nak merujuk kat mana masdari ni. Adakah masdari lafzi sana ataupun masdari nafsi di sini? Apa yang kita nampak ni? Itu saya kata dia menggabungkan untuk meringkaskan. Menggabungkan terus. Sebagaimana ulama terdahulu dia bicara gabungan antara usuluddin dan juga usul fiqh. Ilmu kalam dan juga usul fiqh. Kerana dia ulama yang biasa, ulama yang sama. Dia lah mutakalimin, dia juga usuliyin, usul fiqh. Itu yang dibicarakan dalam ada satu kitab, satu ingat lupa nama. Jadi apabila digabungkan ini, artinya kalau sekadar sifat Tuhan tadi, tentang diri Tuhan tadi, dah selesai dah Tanjizul Qadim. Tapi melibatkan kepada yang nak faham, perkara yang dikhitabkan, maka timbullah ifham. Maka timbullah tanjizul hadis tadi. Jadi tanjizul hadis amar, nahi, hampir semua tu bagi satu pandangan, ataupun satu pandangan yang lain tak ada tanjizul hadis, yang ada tanjizul qadim. Ada juga pandangan begitu. Ala kulli hal, menjadikan huruf suara itu datangnya daripada kudrah. Membina makna-makna itu datangnya daripada kalam nafsi. Membina makna-makna datang daripada kalam nafsi. Jadi kalau salah kita letak, maka akan timbulnya kekeliruan di situ. Sikit lagi. Ini pun panjang, ini memang kena bahas khusus ni. Tengok kitab-kitab, kena buka kitab ni. Iaitu tanjizul qadim, dengan makna sedia kala mensediakan perkataan tu. Tu kalimah-kalimah hukmi tadi. Adawani mengatakan kalimah-kalimah hukmi. Jadi tanjizul qadim lah ni. Dan nak berkata-kata apa dia? Kata-kata lafzi. Bila-bila masa saja boleh berkata-kata lafzi. Jelas itu Dan yang berkata dengan ada ta'alluq hisalil qadim dan tanjizul hadis, nisbah dengan suruh dan tegar, maka itulah sebelum daripada ada yang disuruh dan yang ditegar. Maka saluhi qadim dan tanjizul hadis kemudian daripada adanya yang ditegar dan disuruh. Dan sia-sia di atas kaul yang berkata. Ini dia bawa kalimahnya. Tidak lazim sia-sia di atas kaul yang berkata, yang berpandangan dengan satu ta'alluq dahulu, iaitulah sebelum ada yang disuruh dan yang ditegar. Kerana habuan kalam itu ialah semata-mata mensediakan perkataan juga. Bukanlah dengan makna sudah suruh dan sudah tegar. Kalimah-kalimah hukmi. Sampaikan, kita kata melibatkan orang lain. Bila libatkan orang lain, kalam lafzi, kalam yang dijadikan. Dah belum lah, orang tu belum ada lagi. Jadi perbincangan ada pula mengatakan yang ni bicarakan tentang apa? Yang bagi ulama yang mengatakan syarat tanjiz tadi, kalam tadi, mestilah orang itu dah ada. Mesti orang tu ada. Kalau pandangan ulama yang mengatakan tak ada disyaratkan, tak ada masalah. Semuanya tanjizul qadim. Ini pun saya dah baca laju agak-agak kalau rumit kan tanya balik. Saya pun dah ujung nafas dah. Memang pedih ni. Dia sepatutnya sebab kalamnya
bincang awal khusus dia. Dia memang cukup lama. Jangan. Kena pula melibatkan kritikan-kritikan macam ni. Dan juga di dalam beberapa kitab yang lainnya serta tidak ada khilaf di antara Mu'tazilah dan juga Ahli Sunnah pada mengadakan perkataan ijad tadi. Jadi Mu'tazilah mengatakan mutakallim bermakna ijadul kalam. Kami pun pandangan macam tu juga, betul dah. Mutakallim ada bermakna mutasifan bil kalam nafsi, ada juga maksudnya apa dia? Ijadul kalam. Jadi tak ada masalah kita berdua dengan golongan Mu'tazilah. Jadi ijad kalam, makna kalam tu, kalam lafzi itu baru. Dan ijad berkaitan dengan kudrat, tak ada masalah, baru juga. Mengadakan perkataan dengan kudrat itu hamba. Itu hanya yang khilaf itu tentang apa dia? Mensabitkan sifat kalam yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Dinamakan sebagai kalam nafsi. Jadi Mu'tazilah tidak menerima konsep mutakallim dengan maksud muttasifan bil kalam nafsi. Tidak terima. Sebab apa? Kerana dia memang menolak apa dia? Menolak Tuhan itu bersifat. Jadi bila tolak semua sifat, termasuklah kalam. Kalau mereka mengisbatkan sifat, kemungkinan mereka juga akan mengisbatkan kalam nafsi dan qadim menurut mereka. Kerana Mu'tazilah menafikan apa dia? Kalam nafsi tadi. Dan kita Ahli Sunnah menyabitkan dia kalam nafsi tadi. Beginilah berlebih kurang disebutkan dalam kitab Mawaqif. Mawaqif Al-Iji. Dan sebagaimana yang daripada kitab-kitab yang besar-besar, kitab Maqasid, kitab banyak lagi pejangan dia. Jadinya kesimpulannya saya katakan di sini, tarik pada berpunca mengambil daripada apa dia? Uraian yang dimukakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dan lanjutannya kepada Imam Ad-Dawani dan juga siapa lagi? Al-Iji. Dan dalil percaman kata ada sifat kalam padanya Allah Ta'ala itu dengan jalan fikiran akal itu. Jelas seperti dalil sama basar juga. Kalau begitu kejaplah ada sifat kalam pada Tuhan dan juga tidak begitu. Wallahu Ta'ala alam. Jadi sama juga konsep dia. Konsep dengan apa dia? Sama dan juga basar tentang pendalilan. Manusia berkata-kata. Kalau macam tu Tuhan juga boleh berkata-kata. Bahasan khilaf yang manakah Nabi Musa mendengar, dan begitulah juga yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kalam Allah Taala pada malam Mi'raj. Berkata Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya sifat kalam itu harus bahawa didengarkan dia, sifat kalam nafsi itu. Walaupun dia bukan huruf suara, tapi dia wujud dia. Kerana bahwasanya kalam nafsi itu ataupun perkata itu ada bahasanya ia ada, ialah wujudiah. Dia perkara yang wujudiah. Oleh kerana kalam nafsi itu perkara yang wujudiah, maka Nabi Musa sungguh Tuhan menjadikan pada Nabi Musa akan apa dia? Kekuatan, suatu malakah, suatu sifat pada Nabi Musa yang dengan dia satu sifat ma'ani baru ni. Sifat pendengar juga, tapi tak sama macam sekarang. Yang dengan sifat kekuatan tadi, sifat ma'ani, sifat pendengar yang baru tadi, mendengar ia Nabi Musa akan kalam Allah Ta'ala, itulah kalam nafsi Allah Ta'ala yang qadim. Ini pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang bukan bangsa huruf itu. Jadi kalam nafsi Allah Ta'ala bukan huruf suara. Sebagaimana kalam nafsi kita huruf suara ke? Tak. Kalam nafsi kita huruf suara ke tidak? Tak. Bukan juga. Cuma kalam nafsi kita ada berkaitan dengan terdahulu dan juga terkemudian. Tapi Allah Ta'ala tidak. Tidak ada terdahulu makna-makna tadi. Terdahulu, terkemudian, tidak. Lalu kata pengarang lagi. Dan kata Imam